Hormat Sandakan. Terima kasih Datuk Pengerusi atas peluang untuk saya mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat jawatan kuasa bagi belanjawan Kementerian Pengangkutan. Datuk Pengerusi, pertama sekali saya ingin merujuk kepada muka surat 299 butiran 031300 untuk program transformasi perkhidmatan bas henti SBST dan muka surat 302 butiran 60000 untuk pengangkutan awam bandar. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, mengapa program transformasi bas berhenti-henti SBST telah dibatalkan dengan peruntukan sifar untuk tahun 2022. Tetapi pada masa yang sama, peruntukan untuk pengangkutan awam bandar telah bertambah lebih daripada 130% kepada hampir 1.2 bilion. Bolehkah kementerian menjelaskan ke mana pertambahan peruntukan ini akan digunakan? Adakah peruntukan ini akan dibelanjakan untuk menambah baik perkhidmatan bas awam? Jika ya, adakah kita cuba membelanjakan wang berkenaan untuk sistem bas awam yang masih tidak mencukupi dan yang masih belum diperbaiki lagi, terutamanya di Sabah? Kerajaan mesti menetapkan dasar pengangkutan awam negara dengan segera bagi memastikan semua majlis perbandaran dan Dewan Bandaraya di negara ini mempunyai garis panduan yang jelas untuk merancang dan melabur dalam perangkaian pengangkutan awam berdasarkan tahap populasi penduduk mereka. Pengangkutan awam yang sistematik tidak seharusnya hanya disediakan di beberapa bandar besar dan utama yang terpilih di negara ini seperti di Kuala Lumpur, Penang dan Johor. Tetapi ia juga seharusnya diperluaskan ke kota lain termasuk bandar-bandar di Sabah. Kedua, saya ingin merujuk kepada butiran 031400 di bawah insentif PAS bulanan tanpa had Mai 100 dan Mai 50 di mana anggaran untuk tahun 2022 adalah 115 million. Saya mengucapkan syabas kepada kementerian bagi menyambungkan program ini yang diperkenalkan oleh kerajaan PH yang memberi manfaat kepada pengguna pengangkutan awam di Lembah Kelang. Soalan saya adalah, bilakah kementerian akan memperkenalkan insentif yang bermanfaat ini kepada semua pengguna pengangkutan awam di Sabah? Pengguna bas di Sabah dan Sandakan juga sedia terbeban dengan kenaikan tambang pengangkutan awam kerana bas dan bas mini di Sabah masih tidak dibenarkan beroperasi atau membawa penumpang dengan 100% kapasitinya. Saya berharap kementerian tidak akan mendiskriminasi pengguna pengangkutan awam di Sabah dan akan memanjangkan insentif tersebut kepada Sabah secepat mungkin. Ketiga, saya ingin merujuk kepada muka surat 302 butiran 09900 di bawah pembangunan lapangan terbang Labuan, Kota Kinabalu dan Sandakan. Kementerian sebelum ini telah memaklumkan kepada Parlimen bahawa projek pemanjangan landasan dan menaik taraf projek lapangan terbang Sandakan akan siap menjelang akhir tahun ini. Dengan adanya infrastruktur penting ini, saya menggesa kementerian untuk menjadikan lapangan terbang Sandakan sebagai pintu masuk antarabangsa kedua ke Sabah dan melengkapkan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu untuk mengembangkan lagi sektor penerbangan, logistik dan pelancongan untuk Sabah. Ini sejajar untuk menjadikan Sandakan sebagai bandar raya kedua di Sabah serta hub pengangkutan dan logistik utama bagi pantai timur Sabah dan wilayah BIM Niaga atau kawasan pembangunan ASEAN Timur. Sekian saja, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sandakan. Untuk pembahas terakhir saya jemput Yang Berhormat Jerai 5 minit, kemudian Segambut 2 minit. Silakan.